Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa fi kullihin walahu ta'ala kullu hamdil hamidin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatimin nabiyyin Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa alihi afdalus salam wa azkal taslim. Terima kasih Timbalan Pengurusi Tetap, Naib Ketua Armada Nasional, Penolong Setiausaha Armada Nasional, Penolong Bendahari, Kota Penerangan, Barisan Exco dan Pengurusi Biro Armada Nasional, Ketua-Ketua Armada Negeri, Naib-Naib Ketua Armada Negeri, semua perwakilan armada yang hadir dari seluruh Malaysia. Main keris jangan berhelah, nanti tercucuk jantung sendiri. Apa gunanya kita berpecah? Bersatu kita demi Pertiwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seperjuangan yang dihormati sekalian, alhamdulillah, sekali lagi kita diberi keberkatan untuk berhimpun bagi mengeratkan persaudaraan, menyusun pergerakan serta memastikan kesinambungan perjuangan parti tercinta ini. Parti ini ditubuhkan bukan untuk mengaut harta. Parti ini ditubuhkan bukan untuk menjulang nama. Parti ini ditubuhkan bukan untuk mengejar isi dunia. Parti ini ditubuhkan untuk menyelamatkan negara daripada kerakusan pembesarnya. Golongan yang meletakkan diri lebih tinggi daripada rakyat, menggadaikan kepentingan negara demi kepentingan sendiri yang sempit. Parti ini ditubuhkan untuk membaiki kerosakan yang membara dalam institusi negara, membersihkan reputasi kita di persada antara bangsa, serta mengembalikan maruah orang Melayu dan kaum pribumi lainnya dalam siasah. Namun, kenapa harus begini? Kenapa kita biarkan negara punah di bawah mereka yang mengabaikan amanah? Kenapa perlu nasib rakyat terus diperjudi? Takkan nak masuk lubang sama berkali-kali? Sudah dipatuk, dibelit pula. Namun hakikatnya, banyak musibah yang menimpa adalah hasil kezaliman sendiri. Kalau bukan kelalaian diri, jatuhnya Melaka bukan hanya kerana berdelan meriam Portugis yang tak kunjung habis, tapi juga akibat pengkhianatan si Kitol yang membuka gerbang kota dan Raja Mendeliar yang menyulam Syak Wasangka. Di sinilah peri pentingnya kita, wahai armada sekalian, untuk sentiasa mengingati sejarah negara dan kisah leluhur kita. Saudara-saudara sahabat armada yang saya kasihi, hari ini izinkan saya untuk mengambil pedoman daripada kisah Singapura dilanda todak. Bukan negara Singapura moden, tuan-tuan. Kita bercakap tentang Pulau Temasek zaman dahulu kala. Temasek sejak dahulu adalah bumi yang makmur berkat pemimpin yang bijaksana. Antara mereka ialah seorang ulama dan pedagang dari Pasai, Tun Jana Khatib namanya. Namun sepertinya di zaman Melaka, beliau telah menjadi mangsa fitnah sehingga dihukum bunuh oleh pemerintah. Akibat kezaliman ini, Singapura dilanda todak. Nelayan tidak dapat ke laut, pedagang tidak dapat berlayar. Seluruh negeri huru hara akibat kezaliman yang mengundang murka yang Maha Esa. Tergelincirnya kita daripada landasan yang betul
hanya memerlukan sedikit kekhilafan. Walaupun pernah hampir menjadi ekonomi harimau Asia, Malaysia telah terbabas daripada landasan ini atas beberapa kecurangan. Apabila kes kleptokrasi terbesar dunia terbongkar, kita bukannya mahu betulkan keadaan. Apa pemerintah dulu buat? Peguam negara dipecat, Ketua SPRM disingkir, Gubernur Bank Negara ditukar, Ayanda Tan Sri Presiden kita juga dilucutkan jawatan. Inilah kisah Tun Jana Khatib yang berulang kembali di zaman moden. Akibatnya Malaysia menjadi negara pariah, mahu hantar duit keluar negara, pelbagai perisytiharan perlu dibuat. Bawa wang tunai lebih sikit ke bank pun kena soal siasat. Namun syukur Alhamdulillah, kita telah betulkan kepincangan yang timbul. Pelabur antarabangsa kini kembali ke negara kita. Baru saja diumumkan Pulau Pinang akan menerima pelaburan daripada Intel Corporation bernilai $7 bilion Amerika. Tahniah Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Kanan Bersatu. Akan tetapi, tashih ini hanya bisa dibuat berkat tuan-tuan semua yang berani melawan kepincangan. Jika kita mahu mengecapi kemakmuran, inilah yang kita perlu perjuangkan. Menegakkan keadilan serta memastikan tata kelola yang berkesan. Elok cermin kerana jernih, di sana bedak ia bubuhkan. Elok pemimpin kerana bersih, laba dan tamak ia jauhkan. Jangan sesekali dibiarkan aparatus negara dinodai tangan-tangan kotor pihak yang dicurigai integritinya, ahli politik ataupun tidak. Menyurut kembali kisah Singapura dilanda todak, siapakah yang membawa penyelesaian kepada serangan maut dari laut itu? Dinosaur yang tak kunjung mati di Balai Rong Seri, yang kononnya bijak pandai tidak terperi. Tidak, yang mengusulkan agar benteng dibina daripada batang pisang itu ialah Hang Nadim yang baru berumur 7 tahun. Namun, sekali lagi, anak muda ini difitnah sampai membawa redah. Anak kecil juga menjadi mangsa, hilang nyawanya akibat percaturan kuasa oleh pembesar-pembesar yang diancam rasa oleh bijaksananya si cilik yang menyelamatkan negara. Namun ini adalah teladan yang wajar kita pegang agar kejatuhan Melaka dan Singapura tidak berulang, agar kuasa yang diamanahkan tidak hilang. Saudara-saudaraku armada sekalian, teladan pertama yang perlu kita pelajari daripada cerita ini, anak muda adalah pelapis negara. Bakat mereka harus dikenal pasti, disemai, dipupuk dan dijaga rapi, sehingga suatu hari nanti mewarisi tanah air ini daripada generasi sebelumnya. Teladan kedua, mereka ada fungsi tersendiri ke arah pembinaan negara bangsa ini, serta peranan yang harus diisi dalam ekonomi di akar umbi. Kisah Hang Nadim cerminan bakat sebegini. Namun saat ini, khusus dalam musim wabak yang melanda dunia, anak muda berdepan dengan cabaran yang maha dahsyat. Negara-negara maju khususnya kini melalui satu era yang dipanggil The Great Resignation atau persaraan besar-besaran. Anak muda yang tersinggung oleh aturan ekonomi kini telah bertindak untuk mengundurkan diri daripada arus perdana. Situasinya serius sehingga mengakibatkan ketirisan bakat
atau brain drain secara lokal. Di suatu sudut lagi, berlaku masalah yang dipanggil underemployment atau pengangguran terselubung. Tenaga kerja mahir tidak mampu mendapatkan kerja dan gaji yang berpadanan dengan kebolehan dan kelayakan mereka. Gaji yang tidak setimpal, eksploitasi oleh majikan dan pelbagai isu lain telah mengakibatkan bukan saja kadar hutang yang tinggi, malah kualiti hidup dan kebahagiaan yang rendah di kalangan anak muda. Berapa ramai yang ada yang bunuh diri, tak pernah kita dengar sebelum ni, khususnya umat Islam. Ini satu masalah yang cukup besar sepanjang pandemik kita, melibatkan anak muda. Golongan ini iaitu belia rentan, memerlukan pembelaan yang sewajarnya. Bayangkanlah sahabat-sahabat semua, takkanlah graduan universiti perlu jual nasi lemak atau jadi rider untuk jangka panjang sebagai sumber rezeki dan karier. Kita tidak memperkecilkan pekerja ekonomi gig, malah kita alu-alukan kebebasan berekonomi. Namun ini tidak seharusnya menjadi norma dalam bekerjaya. Gaji mesti bermaruah untuk anak muda. Jangan bagi syarikat besar eksploitasi anak muda. Kesenjangan ekonomi akibat pandemik COVID-19 melahirkan satu generasi muda yang seolah-olah hilang punca. Ini dinamakan belia resah, yang kita jika tidak disantuni bisa menjadi bom jangka yang bakal meranapkan struktur sosioekonomi semasa. Jangan sampai generasi muda ini terkandas menjadi generasi yang hilang atau the lost generation. Habis nanti senggang yang mereka tinggalkan ini mahu diisi oleh siapa? Jika tiada generasi penyambung, habis kita perlu bermula semula dari bawah. Sia-sia usaha generasi terdahulu dan terenganga generasi yang datang selepasnya. Atas keinsafan inilah, barisan pimpinan kita telah memperkenalkan beberapa inisiatif polisi untuk mendepani cabaran yang timbul. Saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Presiden dan Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi kerana sewaktu pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional yang kita pimpin, kita telah menubuhkan Majlis TVET Negara dan Majlis Pekerjaan Negara untuk membekalkan generasi kita dengan ilmu dan kemahiran untuk menghadapi cabaran ekonomi hari ini. Namun begitu, selain daripada dasar belia negara sedia ada, kita juga perlukan sebuah pelan tindakan untuk menterjemah wawasan ini sehingga hasilnya dapat dikecap oleh pemuda-pemudi di lapangan. Selaku Ketua Armada Nasional, saya menyeru kerajaan pada hari ini menggagaskan sebuah dasar ekonomi belia Malaysia yang perlu diwujudkan di bawah payung besar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang akan merangkumi rancangan Malaysia ke-12 dan rancangan Malaysia ke-13, agar program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan secara whole of government approach dan whole of society approach benar-benar membuahkan hasil untuk golongan sasar. Kenapa kita perlu buat begini? Kerana walaupun majoriti rakyat hari ini adalah anak muda dengan kadar kelahiran yang tidak naik, kita sebenarnya sedang mengalami transisi ke arah menjadi masyarakat menua atau aging society. Ini bermakna anak muda hari ini akan memikul bebanan untuk menampung keperluan negara di hari muka, seperti mana negara Jepun yang kita alami pada hari ini. Oleh itu, anak muda bukan sekadar menjadi nota kaki dan statistik dalam pembikinan dan pelaksanaan polisi. Sebaliknya, selayaknya menjadi rakan kongsi dan rakan sejawat utama dalam penentuan dasar negara. Penglibatan pelbagai taruh secara saksama, equitable participation,
melibatkan anak muda ini juga adalah lebih menepati kehendak keadilan dari sudut pandang ekonomi Islam. Walaupun kita tidak terperangkap dengan sumpahan emas hitam, the curse of the black gold, seperti beberapa negara pengeluar minyak dunia, Malaysia sebenarnya masih membazirkan potensi yang begitu besar. Selain sumber asli, kita punyai institusi ekonomi dan kewangan yang bukan calang-calang. Tabung haji mempunyai aset minyak sawit yang besar. Petronas adalah antara syarikat Fortune 500. KWSP dan PNB adalah antara dana mahsul negara yang signifikan. Namun di sebalik semua ini, kita masih belum mampu membina sistem ekonomi yang mandiri bagi kaum pribumi umumnya dan umat Islam khususnya. Dasar ekonomi baru yang bermula lebih 50 tahun lalu masih relevan objektifnya. Namun, perlu dileburkan di tempa semula mengikut acuan yang menepati kehendak zaman. Lupakanlah sasaran equity 30% atau kuota di sana sini. Jika kita tidak mampu bersaing di peringkat global, semua nisbah dan angka ini akan jadi sia-sia. Lihat saja isu tanah rizab Melayu, khususnya di kawasan Kampung Baru di Kuala Lumpur. Pemilikan jika tidak digandingkan dengan pengupayaan, bukanlah pemekasaan yang berkesan. Di sinilah sekali lagi perlu ditekankan betapa kritikalnya wawasan kemakmuran bersama 2030 yang dilancarkan oleh Ayanda Tun Dr. Mahathir dan Ayanda Tan Sri Presiden kita lebih 2 tahun lalu. Gagasan ini adalah penerus agenda asal dasar ekonomi baru. Bukan orang Melayu saja yang sengsara. Bukan kaum pribumi saja yang menderita. China juga ada yang miskin. India juga ada yang perlu bantuan. Sama ada Bajau di Sabah, Bidayuh di Sarawak, Jawa di Kelang, India di Pulau Pinang, Cina di Kelantan atau Melayu di Johor. Wawasan kemakmuran bersama menjamin Malaysia yang lebih saksama untuk semua. Apa yang menarik, dasar payung ini dilancarkan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan yang dianggotai oleh DAP, Amanah, PKR juga warisan. Diteruskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang mana ahli jemaah menterinya adalah Barisan Nasional, Bersatu, PAS dan GPS. Dan kini diteruskan juga di bawah Perdana Menteri baru di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Ini adalah sebuah gagasan yang inklusif yang aspirasinya tersisip rapi dalam rancangan Malaysia ke-12 dan 2 belanjawan yang terbaru. Maka sewajarnya ia menjadi titik temu yang menyatukan kita sebagai warga Malaysia dan terus menjadi pedoman pembinaan dan pembangunan negara untuk 10 tahun akan datang. Minum air sikit ya. Sahabat-sahabat perwakilan armada yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa penyelesaian yang kita perlu ketengahkan sebagai sebuah sayap parti politik anak muda? Takkan pandai mengadu tanpa hala tuju. Tuan-tuan, armada tak pekak. Kita tak buta dengan nasib Melayu Bumi Putera hari ini. Armada malah serius untuk menterjemah potensi seluruh ekonomi selari ataupun paralel ekonomi yang ada, terutamanya menggunakan institusi Bumi Putera dan Islam yang ada seperti tabung haji, PNB, Baitul Mal, Mawib, Majlis Agama Islam Negeri serta GLC dan kawalan kerajaan. Namun institusi ini semuanya perlu diberikan mandat sosial yang jelas dalam piagam mereka agar terus mengutamakan kesejahteraan pemegang taruh terbesar iaitu rakyat Malaysia, bukan sekadar menghitung rugi untung atau mengimbang leja. Kerajaan, parti-parti politik melah pembangkang sekalipun juga harus diingatkan
agar jangan sesekali menodai institusi-institusi ini. Pembalasan bukan saja di akhirat, malah bermula di dunia lagi. Keculasan amanah akan menjemput penderitaan abadi. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali telah lama berpesan dalam Nasihatul Muluk bahawa rakyat akan bingkas bangkit menghukum kita, malah turut mendoakan kecelakaan untuk beberapa keturunan. Sesungguhnya tiada keberkatan pemerintahan yang culas, tapi kadangkala saya turut takjub apabila ada juga penglipur lara, pak pandir dan badut-badut politik yang sanggup terus menjunjung kebatilan, malah tiada sifat malu sehingga bertanya, malu apa? Lupakah mereka akan hadis Nabi? Sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan Nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah sesukamu. Apabila petualang di lambung sebagai kononnya ketua dan pembela, apabila penyamun diangkat menjadi tuan kepada mangsa, alangkah rosak politik Melayu, rosak masyarakat kita. Armada-armada yang saya kasihi sekalian, ini tanda-tanda perjuangan armada belum selesai. Malah kita sedang menempuh fasa-fasa yang lebih mencabar berbanding sebelum ini. Bumi bertuah ini masih tidak mampu bebas daripada belenggu lama. Pasir dijajah, tanah diteroka, hutan dara dinoda, bukit ditarah, balak pula dijarah. Namun sampai bila? Ada pepatah mengatakan, our greatest assets are our people. Negara seperti Singapura yang tiada sumber asli, namun berkat teguh melabur dalam modal insan, mampu menjadi kaya raya dan makmur. Kunci untuk kita bebas daripada kitaran jahanam ini dan perlumbaan yang tersembam ialah tak lain tak bukan pendidikan. Selain daripada dasar-dasar berkenaan TVET dan pekerjaan yang disebutkan sebelum ini, usaha untuk menjamin kesaksamaan di peringkat lebih awal juga perlu dipergiat. Yang pertama, akibat pandemik COVID-19, berlaku keciciran yang serius di kalangan pelajar kita. Ada yang tiada peranti, ada yang tiada akses internet, ada juga yang memang terus tercicir. Rakan-rakan armada kita termasuk saya sendiri ada menggiatkan kelas tuition rakyat, sama ada secara bersemuka maupun dalam talian, termasuk kerjasama dengan NGO-NGO seperti Akademi Harimau Asia. Namun ini masih belum cukup. Armada akan teruskan program tuition rakyat dalam masa terdekat dan akan terus bekerjasama dengan rakan-rakan guru di Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengatasi isu keciciran ini seberapa segera. Yang kedua, kita akan terus melobi untuk penekanan yang lebih serius diberikan untuk mata kuliah ataupun subjek STEM, sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik. Namun ini bukan sekadar melibatkan kerajaan, malah rakyat seluruhnya melalui whole of society approach. Sebagai contoh, pusat sains tidak harus tertumpu hanya di KLCC atau Bukit Kiara. Kenapa tidak ada juga pusat sains alami di Bak Kelalan dan Tenom? Sains tidak terhad ke bilik darjah atau makmal sahaja, malah meliputi seluruh alam. Yang ketiga, kita ingin memastikan akses yang sama rata kepada golongan yang dikenal pasti mengalami keciciran akibat faktor sosioekonomi seperti kaum atau geografi. Dalam hal ini, saya berterus terang untuk katakan anak-anak kaum India dan orang asal. Selain daripada pemekasaan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil, kuota khusus untuk kaum India dan orang asal juga wajar diperkenalkan di institusi-institusi pendidikan lanjutan. Bermula di sekolah-sekolah berasrama penuh, skim ini boleh dikembangkan ke peringkat lebih tinggi termasuk politeknik, institut kemahiran belia dan universiti. Sebagaimana anak-anak Melayu dikeluarkan daripada persekitarannya dibelenggu kemiskinan dan diletakkan di sekolah berasrama penuh dan maktab rendah sains Semara dahulu,
Anak-anak ini juga harus mendapat akses kepada persekitaran yang selamat dan kondusif untuk pendidikan mereka. Dasar afirmatif harus menepati kehendak semasa, terutamanya kaum minoriti yang turut berhak mendapat pembelaan. Yang keempat, kita juga harus pastikan pendidikan nasional membentuk jati diri yang utuh di kalangan rakyat. Selain daripada memperluas penggunaan bahasa kebangsaan sebagai instrumen penyatuan, ia juga harus menjadi penghubung antara Malaysia juga dengan ekonomi Nusantara seluruhnya. Dengan bangkitnya Indonesia sebagai kuasa ekonomi serantau, tiada lagi alasan remeh untuk tidak meletakkan bahasa Melayu di tempat yang berhak. Selain itu, kurikulum sejarah dan pendidikan sivik juga harus menjadi instrumen pembinaan karakter nasional ke arah memperkukuh patriotisme dalam diri setiap warga. Kedua-dua subjek bahasa, Malaysia dan sejarah sewajarnya seragam sukatan pelajarannya di seluruh sistem pendidikan. Sama ada di sekolah kebangsaan, sekolah vernakular, sekolah antarabangsa maupun sekolah agama rakyat. Kita semua warga Malaysia, kenapa harus dibeda-beda? Menjadikan sekolah aliran kebangsaan sebagai pilihan utama di kalangan ibu bapa, itu objektif kita. Kita akui jurang yang begitu tampak antara sekolah kebangsaan dan sekolah swasta, sekolah antarabangsa hatta setengah sekolah vernakular sekalipun. Namun sekolah kebangsaan tetap adalah aliran terbaik untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan pembinaan karakter nasional yang utuh di kalangan masyarakat kita yang rencam. Kita harus mencari penyelesaian jangka panjang untuk merealisasikan aspirasi ini. Dan yang keenam, falsafah pendidikan negara juga harus dimartabatkan kembali sebagai teras pendidikan. Pendidikan bukanlah komoditi, bahawasanya guru bukanlah kuli, sekolah, universiti bukanlah kilang keluli. Gurulah pelita, pembawa pencerahan. Dari bandaraya hingga ke ceruk hutan, penentu jatuh bangunnya peradaban. Sahabat-sahabat armada yang saya kasihi sekalian, demi menempa lebih banyak calon muda untuk mewakili Perikatan Nasional, armada perlu segera memecut jentera perkadiran dan latihan. Inilah peranan penting Ketua Penerangan kita, Saudara Ashraf Mustaqim, Saudara Johadizam Exco kita, dan juga Saudara Harif Faizal Acai untuk menggerakkan Akademi Kepimpinan Siasah Raja Ali Haji Aksara. Bangun Ashraf Mustaqim, bangun Saudara Acai, bangun Saudara Nizam. Tapisan pertama nak jadi calon, saya akan rujuk kepada tiga-tiga orang ni dulu. Ya. Okey, duduk sekian, terima kasih. Inilah wadah untuk armada memugar idealisme perjuangan. Armada bukan sekadar juak-juak jentera atau ejen menggantung poster dan bendera. Tidak sesekali. Armada akan diajar teknik berpidato politik persis Bung Karno. Armada adalah sebuah medan melahirkan calon-calon anak muda berkaliber untuk PRU 15. Di peringkat akar umbi, setelah setahun kami mengkaji dan mengumpul maklumat ahli, kami dapati potensi besar dapat dijana dalam membantu ahli bermula tahun hadapan. Armada Nasional akan terus perkasakan Biro Kebajikan melalui program Armada Care yang dah berlangsung, dan juga melalui Biro Keusahawanan dan Ekonomi. Bangun Saudara Adi, Saudara Sabri. Ini dia. Nak berniaga, nak tolong jual produk, nak bantu hal usahawan, ini kalian punya exco yang kena jumpa. Terima kasih. Kedua-dua inisiatif ini adalah serampang dua mata untuk membantu ahli dan masyarakat umum dari aspek kebajikan maupun memajukan ekonomi setempat.
Armada bukan sekadar sayap. Armada adalah sebuah komuniti yang mandiri. Mahu beli produk kayu, tak perlu ke IKEA. Boleh beli daripada saudara Fikril kita, Armada Hulu Langat. Kalau mahu bot, Hulu Selangor minta maaf. Sorry, Hulu Langat ya. Mana Fikril? Fikril ada? Kalau mahu beli bot fiberglass, boleh beli daripada Tok Razis di Tanjung Karang. Kalau minat kambing golek, boleh tempah dengan Chef Haris dari Sungai Besar. Surat sokongan atau surat bangkangan, kita juga bantu yang muda maupun yang tua untuk mendapatkan bantuan kerajaan maupun swasta bagi yang memerlukan. Apa yang penting, polisi haruslah membumi dan rakyat dapat kecapi. Saudara-saudara seperjuangan sekalian, mengikut anggaran, lebih separuh daripada populasi kita berumur antara 15 hingga 45 tahun. Ini adalah generasi yang bergelumang setiap hari dengan cabaran-cabaran yang saya sebutkan tadi. Mereka juga adalah blok pengundi terbesar dalam jangka sederhana. Dari segi ini, bersatu sebagai wadah politik berdepan dengan dua cabaran utama. Yang pertama, sosialisasi politik, iaitu kesedaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam proses politik yang ketika ini berada di tahap yang amat rendah dalam kalangan mereka. Saya ambil contoh dalam pilihan raya kampus saja, iaitu di kalangan anak muda yang terpelajar di institusi ulung negara. Peratusan yang keluar mengundi di banyak institusi adalah rendah. Banyak jawatan pula calonnya menang tanpa bertanding. Apatah lagi realitinya di dunia sebenar, ramai orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ada juga tahap pendidikan dan akses kepada maklumat yang rendah. Yang kedua, cabaran iaitu tawaran yang perlu diyakinkan kepada rakyat, khususnya untuk golongan muda. Sukar untuk sebuah parti meraih sokongan dan undi mereka. Jadi bagaimana Armada perlu santuni golongan ini? Ingatlah kata hikmah ini, mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Kita Armada perlu lebih aktif di platform-platform awam, lebih kerap menulis termasuk di media sosial, lebih aktif di saluran rakyat seperti ML Studios, lebih rencam perkongsian segar di TikTok, juga lebih banyak penampilan di media massa. Inilah senjata yang ampuh untuk menang. Tugas hakiki kita ialah untuk menyematkan keyakinan di jiwa mereka bahawa kita ini adalah wadah yang membawa gema suara anak muda. Mampu? Jawapannya hanya satu, win or die trying. Rakan-rakan Armada sekalian, mengambil iktibar daripada pilihan negeri Melaka baru-baru ini, saya ingin kongsikan satu faktor yang besar yang menentukan kejayaan kita sebagai sebuah organisasi. Dalam berjemaah, kita ada imam, ada makmum. Kita juga ada rukun, ada tertib. Kata Al-Quran seperti dalam surah As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Seperti binaan yang tersusun rapi. Jangan ada yang melangkaui imam, nanti solat tak sah. Kalau nak tegur imam, bertasbihlah. Kalau dekat sedikit, boleh cuit. Namun tak perlu laung sekampung. Lebih parah, dijaja pula kepada media musuh sampai dijaja di seluruh negara. Saya dan kepimpinan Armada yang ada di atas ini, kita sentiasa terbuka. Naiknya kami berkat sahabat semua. Jatuhnya kami juga kehendak sahabat di bawah. Jahillah saya dengan pimpinan semua kalau tak nak dengar keluhan dan teguran sahabat-sahabat di bawah. Seruan saya, jagalah disiplin sesama kita. Seperti mana kita hargai persaudaraan selama ini. Kita telah buktikan biarpun kita berlainan kamp sewaktu pemilihan tahun lalu. Yang menang tidak menang semua, yang kalah tidak kalah semua.
Yang pasti, armada dan bersatu wajib menjadi utama. Armada perlu belajar dari sirah para nabi sebagai landasan strategi kemenangan dalam demokrasi. Sabah dan Melaka mengajar kita banyak perkara. Kebatilan yang terancang pasti mengatasi kebenaran yang tidak terancang. Maka wahai kawan-kawan armada perwakilan yang hadir dan pemerhati, perkukuhkan jentera kita dengan asas berorganisasi. Fahami perlembagaan parti dan peraturan sayap. Dalam beg ada perwakilan. Di situ jelas diterangkan makna dan peranan jawatan-jawatan yang dipikul perwakilan di peringkat cawangan bahagian sampai ke pusat. Armada perlu memahami setiap ceruk dan sudut masyarakat setempat. Tiada yang lebih penting selain kita semua balik daripada persidangan ini melakukan pemetaan masyarakat. Kenal pasti semua kumpulan dan mereka yang berpengaruh di bahagian. Berapa banyak rumah ibadat, sama ada yang Islam atau yang bukan. Berapa banyak sekolah rendah, menengah, masjid dan kawasan anak muda mencari rezeki. Sama ada yang dalam bahagian atau di luar negeri. Semua maklumat ini perlu dikemaskini sebelum kita keluar ke medan perang dalam PRU ke-15. Kerja yang berat tapi amat penting kerana ianya prasyarat kemenangan. Jangan risau sahabat-sahabat semua. Kami di Armada Nasional tidak akan tinggalkan kalian berseorangan. Sebab itulah kita tubuhkan akademi kepimpinan kita sendiri, Aksara, yang mana tidak fasih berpidato, kita tajamkan akal, kita fasihkan lidah. Yang mana tidak mahir merancang, kita latih sampai hadam gerak kerja politik. Pendek kata, Armada Nasional akan bimbing dan perkukuhkan setiap kepimpinan armada di semua peringkat akar umbi. Yang kami minta daripada sahabat-sahabat semua hanyalah komitmen dan keikhlasan yang tinggi. Rakan-rakan armada yang saya kasihi sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Mafhumnya, Dia menciptakan setiap sesuatu berpasang-pasangan. Setiap yang wujud pasti ada pasangannya. Masakan boleh burung terbang jika sayapnya hanya sebelah. Saya yakin kita semua dah dengar kabar gembira sedikit hadiah daripada Datuk Seri Setiausaha Agong semalam bahawa rusuk kiri akan melengkapkan barisan kita. Yang akan menyempurnakan ketumbukan pejuang-pejuang muda parti kita. Ini akan membolehkan jentera parti meliputi seluruh demografi jantina dan kumpulan umur, yang mana hari ini lebih separuh rakyat Malaysia berumur 40 tahun ke bawah. InsyaAllah esok hari bersejarah, kita tunggu pengumuman daripada Ayanda Tan Sri Presiden esok. Armada-armadaku sekalian, kita sanjungi pengorbanan pejuang terdahulu seperti Rosli Dobi dan Mursyidi Siddiq, Antanom dan Paduka Mat Saleh, Datuk Bahaman dan Dol Said. Kita santuni kesetiaan Hang Tuah dengan kesetiaannya terhadap perjuangan. Kita kagumi keberanian Hang Jebat dalam keberaniannya menyatakan kebenaran. Dan kita contohi geliganya Hang Nadim dalam sumbangannya buat tanah air. Akhir kalam, saya ingin memetik pujangga yang telah digubah oleh almarhum Ustaz Siddiq Fadil, permata negarawan ilmuwan yang pernah menghiasi lanskap negara kita. Siapa menabur budi, dia akan menuai budi. Siapa menabur bakti, dia akan menuai budi. Siapa menanam kasih, dia akan memetik sayang.
Kalau bukan kita yang menabur bakti, bagaimana akan rakyat menuai budi? Kalau bukan kita yang menanam kasih, bagaimana akan rakyat memetik sayang? Oleh itu, ayolah kita berjuang habis-habisan untuk memastikan kemenangan kita di PRU 15 akan datang. Kita berjuang patah sayap, bertongkat paruh. Kita berjuang biar putih tulang, jangan putih mata. Kerana bukan mata kita yang putih, tetapi rakyat. Kita wujud untuk rakyat. Kita berjuang untuk rakyat. Bersatu demi agama, bersatu demi bangsa, bersatu demi negara. Mudah-mudahan benih perjuangan kita tanam hari ini akan tumbuh seperti syajaratin thayyibatin yang dikatakan Quran. Allahu Akbar. Yaitu sebuah pohon yang akarnya tancap dan kukuh, jauh mengakar ke dalam kerak bumi, dan rantingnya pula mekar melangit, melebat berbuah dengan manfaat mencakar angkasa. Ayo armada! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.